Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Baik, hari ni aku nak buat sesi pandu uji test drive untuk Toyota Vios 2021. Aku sebenarnya dah bawa kereta ni lebih kurang 300, tak sampai 300 km selepas aku dapat. Jadi aku dapati bahawa aku nak buat review awal lah. Sesi pandu uji aku dah buat, yang aku dah rasa. Jadi apa pengalaman aku memandu kereta ni. Secara umumnya kereta ni adalah sebuah kereta 1.5 NA punya enjin dengan 107 PS dan juga 140 Nm torque. Jadi aku akan siasa bandingkannya dengan kereta yang aku guna sebelum ni, iaitu Honda City GM6 dengan 121 PS dan juga 145 Nm torque. Jadi secara permulaannya, kereta ni bila kau nak bawa mula-mula, kau akan rasa sedikit berat untuk memulakan pergerakan tu. Sebab transmisinya sedikit macam teragak-agak untuk memilih. Maksudnya kalau kau tekan kuat, dia akan jadi macam takut ngaum sangat. Kalau kau tekan slow, macam gearnya macam tak boleh nak pergi. Dia macam sedikit berat lah masa memulakan pemanduan tu. Jadi aku ada masalah sikit kat sini sebab aku ada masalah sikit kat sini sebab bila kita nak bawa, kita tujuannya bila kita tekan slow tu supaya minyak dapat dijimatkan. Tapi kat sini dia akan agak sedikit mengganggu. Sama ada kau nak tekan dia macam tak ada pertengahan lah, sama ada terlalu low ataupun terlalu kuat kau kena tekan. Jadi dia tak ada yang tengah yang agak santai. Mungkin satu sebab dia punya enjinnya 107, iaitu kurang 14 PS daripada Honda City. Sebab Honda City tu aku rasa dia sangat berkuasa untuk menggerakkannya, dan mudah tekan sikitnya dia akan pergi dengan lancar, dan transmisinya pun berjalan dengan agak smooth lah. Yang ini aku nampak transmisi agak teragak-agak nak memilih gear berapa yang sesuai bila kita tekan. Ataupun mungkin aku masih lagi belum biasa dengan penggunaan pedal ni. Masih lagi belum masuk lah senang cakap. Jadi masa permulaan tu rasa macam berat sebenarnya. Tapi macam berat lah nak bergerak tu. Mungkin aku rasa macam enjinnya mungkin kurang power, ataupun transmisinya rasionya yang mungkin teragak-agak. Berbanding dengan Honda City yang aku pakai sebelum ni, agak mudah. Tekan slow sikit je pun dia dah boleh baca aku punya tekan kaki ni. Jadi aku rasa ni mungkin juga faktor aku masih lagi baru dengan kereta ni lah. Kemudian daripada steering, pada aku steering dia ni macam sedikit berat, tapi tak adalah mengganggu. Dia cuma Honda City tu pada aku guna dulu macam sangat-sangat lancar. Yang ini dia sedikit agak berat. Aku tak pernah test dengan kelajuan tinggi sebab masih lagi yang bawah 1000. Jadi aku tak berani lah nak lebih 100. Jadi aku rasa bila bawa di kelajuan di bawah 100 pun, sebenarnya hampir 100 pun, dia masih lagi stable, dan dia meyakinkan lah dia tak bergoyang, tak macam ringan sangat. Yang tu bagus. Dia ada bagus dan ada tak bagus lah. Bagusnya dia akan stabil bila kita mandu dalam keadaan yang agak laju. Tapi bila nak memulakan tu, dia rasa macam bila kita nak memusingkan tayar, nak belok ataupun nak cari parking ke, dia akan sedikit rasa berat sikit je daripada Honda City yang aku pakai sebelum ni. Daripada segi handling, pada aku setakat ni tak ada masalah. Aku pun tak mengujinya beria sangat. Aku rasa ianya memadai. Tak adalah rasa macam terlalu gayat tinggi sangat pun tak. Cuma aku rasa macam Honda City mungkin lebih rendah sikit posisi memandunya, dengan dashboardnya yang lebih rendah. Jadi dia macam kita duduk dalam rendah lah. Yang ni nampak macam sedikit tinggi pada aku. Tapi tak adalah masalah besar pun. Kemudian dari segi kelancaran penjimatan minyak yang aku tengok kat sini, kalau kau tengok kat aku punya meter aku ni baru je tadi. Dia jadi separuh tangki. Dia dah jalan sebanyak 290 km. Jadi separuh tangki 290. Jadi aku rasa satu tangki ni boleh mencapai sehingga 580 km. Satu tangki. Aku rasa ianya adalah aman yang agak jimat. Tadi aku berjaya mencapai penggunaan minyak yang agak baik, iaitu 19
km per liter. Okey, yang terbaik aku pernah capai sejak aku guna kereta ni, dah hampir 300 km ni. Okey, tadi adalah pemandu yang terbaik masa aku pergi Karsam untuk thumbprint. Dan bacaan odometer yang sedia ada tu mungkin kurang tepat pada aku. Cuma yang bila dia ada kereta ni, bila kita berhenti, dia akan ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kita berada ranking mana bila kita berhenti kereta, penjimatan minyaknya. Okey, jadi kalau ikutkan daripada nilai itu, okey, ni lane keep monitoring dia, sebab aku tak pasal signal jadi dia baca lane. Okey, jadi aku tu yang dia bunyi. Okey, jadi dari segi penjimatan setakat ni aku belum uji sepenuhnya. Okey, tapi setakat yang ini yang aku dah guna ni, aku rasa mungkin kejap lagi aku boleh tuang minyak untuk tengok berapa. Sebab ni sekarang ni aku dah baru je masuk separuh tangki, jadi aku cuba tuang minyak separuh lagi kejap lagi. Mungkin kita boleh dapat agak berapa banyak penggunaan minyak dia. Sebab minyak ni sell advisor yang bagi aku free, jadi aku nak tuang lah kejap lagi, nak bagi dia penuh balik, nak tengok berapa banyak sebenarnya minyak yang digunakan. Okey, jom ikut aku. Lama. Okey, bolehlah kita pergi Petron Kita pergi Petron. Sorry, Petron tak ada. Kita pergi Shell. Okey, jom. Tunggu sekejap Nanti kita tengok berapakah kadar penjimatan minyak untuk kereta ni dalam setengah tangki. Okey, ni baru genap, baru je turun. Jadi aku rasa agak signifikan lah untuk kita uji berapa kecekapan bahan bakar dia. Face mask jangan lupa. Kita boleh jaga SOP, sebab kita ni bukannya golongan kayangan. Okey guys, aku baru saja penuhkan tangki ni. Okey, aku baru penuhkan tangki ni RM40 tadi dia separuh tangki baru je turun. Aku tuang RM40 penuh dengan 19.51 liter. Okey, tangki kereta ni tak silap aku 41 liter. Jadi betul lah kiraan dia tu separuh tangki. Hampir tepat kiraan dia, separuh tangki. Kemudian dekat odometer ni tulis kereta ni boleh pergi 515 km. Okey, aku rasa kiraan tu mungkin tak tepat, sebab aku tengok separuh tangki yang aku dapat adalah 290. Okey, 290 adalah angka yang aku dapat dari segi penggunaan daripada tangki penuh sampailah separuh. Okey, jadi aku rasa odometer dia tak berapa tepat. Jadi kalau kau kira 290 bahagi dengan 290 bahagi dengan 19.5 liter. Okey, berapa kau dapat 1 km? Okey, nanti aku kirakan, aku tulis. Okey, jadi dari segi penjimatan minyak aku rasa ianya agak jimat lah, agak jimat. Nanti kiraan sebenarnya aku akan tulis lah. Okey, penjimatan minyaknya agak jimat. Aku mula rasa macam frust, sebab bila aku tengok dia punya dalam kiraan dalam odometer dia ni, aku dapat tu macam takkan sejauh ni je boleh pergi 441 liter, boleh pergi dalam 500 saja. Okey, itu nampak macam tak jimat. Dan kemudian bila kau tengok dia tulis perjalanan aku 13.5 km per liter ish, ini macam tak masuk akal. Okey, jadi dari segi kiraan ini aku nampak ianya macam menjimatkan. Aku boleh dapat dalam 18 agaknya kiraannya. Okey, itu dari segi penjimatan. Okey, dari segi bunyi dalam kereta ni kau dengar tak apa bunyi? Sebenarnya ianya tak adalah terlalu kedap, dan kita faham ianya adalah sebuah kereta segmen B kan. Jadi kekedapan kabin tu bukanlah benda yang dititik beratkan. Okey, tapi pada aku ianya masih lagi kekedapan yang memadai. Okey, aku hanya dengar bunyi tayar je setakat ni. Angin tu belum lagi, sebab tak bawa dengan kelajuan tinggi. Okey, angin tu pada aku agak kurang, lebih ke bunyi tayar lah macam ni. Okey, ni bunyi tayar sebab kita slow kan, tak ada angin. Okey, bunyi tayar yang agak kuat. Okey, tapi tak adalah terlalu kuat. Aku rasa dengan Honda City datang dengan package bunyi tayar yang kuat. Okey, walaupun tayar original dia lagilah bising. Kemudian bunyi angin yang masuk dalam kabin yang agak kuat.
Okay, itu lagi menyebabkan bingit. Sebab aku kadang-kadang quality cabin Honda City tu lebih teruk daripada Beza. Okay, sebab bila aku bawa Beza atau Beza pun bising jugalah. Bila aku bawa Myvi first gen yang aku dapati kadang kita ni lagi senyap sebenarnya daripada Honda City tu. Okay, jadi pada aku dari segi pemanduan, enjinnya cukup berkuasa, boleh pergi dengan mudah. Okay, cuma ada sedikit lah rasa tak Honda City. Sebab Honda City tu kan 121 PS. Jadi mudahnya dia nak pergi tu, dia punya accelerated dia panggil. Okay, lebih mudah, lebih lancar, lebih cepat. Okay, yang ini kadang-kadang bila naik bukit dia tiba-tiba macam tak kuat. Tapi bagusnya kat sini ada pedal shift. Kau boleh tekan. Okay, dia bila kau tekan, dia automatik akan turun kepada gear 5. Okay, kalau gear 7 automatik kau tekan sekali, dia akan terus ke gear 5. Jadi ada power. Okay, manakala untuk sport dengan eco button ni, aku pernah tekan sport mode ni. Bila kau tekan di, RPM dia, kalau daripada 200 lah sebagai contoh, bila kau bawa 80, 200, dia akan pergi kepada hampir 3000. Daripada 2000 dia akan pergi kepada 3000. Okay, kalau yang kau tekan eco mode, dia akan jadi dalam 1700 macam tu lah. Okay, tapi bila kau tekan eco mode, dia akan jadi rasa under power. Okay, sebab dekat Honda City pun aku sebenarnya jarang tekan eco mode. Sebabnya Honda City yang enjinnya lebih besar tu pun, kau akan rasa macam kuasanya hilang. Lagilah Vios yang 1.107 PS ni, lagilah kau akan rasa hilang kuasa, terutamanya untuk jalan bandaran lah, atau jalan luar bandar. Kat highway mungkin boleh. Okay, sebabnya dekat highway tu perjalanannya berbeza, kita tak perlu banyak brake. Okay, tapi di jalan luar bandar ni kita perlu banyak brake. Okay, banyak lubang-lubang, banyak jalan berbukit bukau. Okay, jadi ianya lebih sesuai jika di highway lah. Okay, jadi ini adalah roadblock di Pulada. Okay, yang lain apa Okay, dari segi benda lain nanti aku ceritalah. Next aku akan buat video benda yang aku suka dengan Toyota Vios ni, dan juga benda yang aku tak suka dengan kereta ni lah. Nanti aku buat video seru. Okay, dari segi suspension suspension aku dapati dia sedikit keras. Okay, sebab aku tak pernah duduk belakang. Bila aku duduk depan ni, aku rasa dia akan agak sedikit keras. Mungkin rasa macam sedikit berat. Kalau Honda City tu mungkin sebab faktor power ke ataupun faktor suspension, kita akan rasa dia macam bila langgar tu dia macam dia tak adalah macam ringan, dia nampak berat. Mungkin bodinya sedikit berat ke, atau suspensionnya yang berat ke, yang menyebabkan pada aku okey je, tapi macam rasa sedikit keras lah. Okay, di bahagian belakang aku tak pasti, tapi aku pernah tanya orang yang pernah duduk kat belakang ni. Aku tanya rasa ni nak melantun tak? Dia kata okey je. Okay, bila dia kata okey je, aku rasa macam okey, mungkin perasaan aku je lah yang rasa macam benda ni, hentakan dia tu macam agak keras. Okay, jadi aku tak pasti sama dia ianya keras ataupun tak, tapi aku dapat rasa yang suspensionnya sedikit keras. Okay, mungkin lah aku punya Honda City tu aku dah guna 5 tahun, jadi suspension memang aku tak pernah tukar. Jadi mungkin dia dah sedikit lembut. Jadi bila aku nak naik kereta yang suspension baru ni, okay, mungkin aku rasa ada gap, ada perbezaan yang agak ketara antara Honda City yang dah guna 5 tahun tanpa tukar apa-apa suspension dengan sebuah kereta yang baru keluar. Suspensionnya mungkin masih lagi keras. Okay, tapi pada aku memadai, tak terlalu keterlaluan dia punya keras tu. Okay, dan handlingnya pun lebih baik. Okay, ini pada kelajuan 100 pada kelajuan 100. Okay, dia punya bunyi kabin pun tak berapa kuat, cuma kau akan dengar bunyi tayar lah. Angin setakat ni tak dengar lagi. Angin setakat ni aku tak dengar lagi. Okay, bunyi tayar saja ni yang kedengaran. Jadi itu je pengalaman aku menggunakan kereta ni. Dan satu yang aku rasa macam kurang, aku rasa kereta ni sepatutnya ada cruise control lah. Sebab aku nampak macam bila aku nak travel atau nak berjalan jauh kat highway, aku rasa macam mungkin function tu agak berfungsi lah.
Okey, kereta ni ada lane departure warning, tapi dia tak ada assist. Okey, jadi kesannya adalah kadang-kadang kita pun tak sedar. Aku takut future aku akan lali dengan bunyi sensor tu. Kesannya aku macam tak ignore dah. Okey, aku rasa kalau ada departure assist, lane departure assist tu, aku rasa lebih baik sebab dia macam menolak sedikit lah kita punya steering ni. Jadi kita akan sedar aku dah termasuk. Dan aku bayangkan kalau aku berada di highway dengan keadaan yang tak banyak kereta, straight je, aku kemungkinan kalau aku nak macam nak micro sleep, mungkinlah aku akan dengar bunyi sensor dan tangan aku dibantu. Dan aku bayangkan apa ada satu lagi teknologi, tak silap aku, dalam Honda Sensing ke ataupun dalam Toyota Safety Sense ni, di mana dia boleh mengekalkan kita berada pada kedudukan di tengah-tengah lane tau, siasat di tengah. Jadi kebarangkalian untuk micro sleep di highway tu agak tipis sebenarnya. Okay, bila dia sentiasa mengekalkan kita berada di tengah. Kita just tak silap aku dalam ni lah Toyota Honda City RS. Okay, jadi kita hanya perlu letak tangan saja. Jadi steering ni akan kontrol supaya kita berada di tengah. Tapi dalam Honda Vios, dalam TSS Honda Vios ni tak ada benda tu. Jadi agak macam sedikit macam kalau ada kan mesti cantik, mesti best, mesti macam seronok, dan mungkin lebih safety dia lebih baik. Okey, tapi tak ada, nak buat macam mana, reda lah. Okey, jadi itu saja yang aku boleh kongsi. Okey, aku masih lagi nak adapt segala teknologi yang ada dalam ni. Sebabnya sebelum ni kan aku punya Honda City tu kan adalah spec S yang sangat-sangat basic, sangat membuang lah, semua benda dibuang. Okey, jadi aku bersyukur sekarang ni sebenarnya kalau Asian NCAP, dia akan hanya ambil kereta yang low spec sekali untuk dia uji, nak bagi rating. Okey, dia tak ambil kereta high spec, dia ambil low spec. Jadi aku rasa pengeluar akan rasa tak nak lagi lepas ni keluarkan spek yang paling rendah, yang paling cikai yang ada. Okey, kesannya nanti NCAP dia akan ada masalah. Okey, jadi paling kurang kereta yang low spec pun kemungkinan lepas ni akan ada teknologi yang memadai untuk dia lepas NCAP 5 star tu, ataupun mungkin nak dapatkan 4 star saja. Okey, jadi itu je pengalaman pemanduan yang aku boleh cerita buat masa ni. Nanti aku akan cerita lagi selepas 1000 km pemanduan, apa yang aku suka dan apa yang aku tak suka dengan Toyota Vios 2021 ni. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share lah kot benda ni kan. Okay,